Salam bahagia. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan sudah pasti hari ini juga kita masih lagi berlega-lega kepada topik yang menyentuh tentang situasi politik semasa negara. Dan dua tetamu sudah pun berada bersama saya untuk bercakap tentang isu yang kita pilih hari ini. Dan isu yang menjadi pilihan kita ialah menjelang pembentukan Kabinet 2020. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Nur Ayuni Muhammad Isa, iaitu pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketemadunan di Fakulti Ekologi Manusia UPM. Jadi Dr. Nur, apa khabar? Alhamdulillah. Ni saya nak panggil apa? Dr. Ayuni ke atau Dr. Nur Ayuni? Boleh je panggil Ayuni. Okey. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang pada seorang lagi tetamu. Kali terakhir saya bersama dengan tetamu ini ialah 11 tahun yang lalu di program Ruang Bicara ini. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Al-Azhari Siddiq Kamunri, iaitu penganalisis politik kerajaan. Jadi Doktor, apa khabar? Baik. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Tak banyak berubah pun 11 tahun. Ya. Saya nampak pun Cik Sagawi pun nampak makin sihat, tegak, kuat. Alhamdulillah. Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, alhamdulillah. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kami juga ingin mengajak anda kalau ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Dan untuk itu, seperti biasa jugalah dua talian kami sediakan kepada anda di 0320 594612 dan juga 0320 594613. Baik, mungkin menarik kalau saya mulakan dululah dengan Dr. Al-Azhari selaku penganalisis politik kerajaan lah. Seluruh rakyat Malaysia sekarang ini sedang menunggu sebenarnya siapakah yang akan dibariskan dalam Kabinet 2020 nanti. Dan sudah pastilah siapa saja yang mungkin akan dilantik sebagai menteri, timbalan menteri dan sebagainya, pastinya akan mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia. Pandangan doktor sendirilah, bila agaknya pembentukan Kabinet akan dilakukan? Terima kasih Cik Sakawi. Kita bertemu lagi di ruangan yang penting ini. Jadi rakyat di luar sana memang ternanti-nanti bilakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengemukakan Kabinet rakyat, Kabinet Perikatan Nasional yang ditunggu-tunggu oleh rakyat jelata di negara kita dan juga di luar negara. Satu perkara yang rakyat Malaysia perlu fahami, bahawa setelah kemelut politik nasional yang begitu panas seminggu dua yang lepas, akhirnya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berjaya menggunakan peranan Baginda, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Dan kita sebagai rakyat harus mempunyai kesabaran yang tinggi. Kita perlu memberi peluang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana kemelut ini baru sahaja berakhir dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memerlukan masa yang terbaik, ruang yang terbaik, kerana yang nak dibentuk ini adalah sebuah kabinet untuk mentadbir negara kita menjadi sebuah negara yang selamat, aman dan damai. Kita bukan nak bentuk kabinet dapur. Kalau nak bentuk kabinet dapur boleh beli di DIY. Betul. Hari ini beli, hari ini pasang siap. Tapi ini adalah satu kabinet yang akan menentukan hala tuju negara kita pada masa hadapan. Betul. Dalam politik, ekonomi dan sosial. Dan nampaknya hari ini rakyat Malaysia boleh bergembira kerana harga minyak telah turun. Ini satu rahmat yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi untuk permulaan ini, sebelum kita meneruskan kepada perkara yang kedua, saya berharap supaya rakyat bersabar, beri peluang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mencari nama-nama yang terbaik
Kerana kita mesti ingat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ni bukan orang baru dalam politik dan kerajaan. Ya. Beliau pernah menjadi timbalan Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Belia dan Sukan, Menteri Perdagangan. Malah sebelum menceburi bidang politik. Kalau kita baca biografi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah seorang pegawai bank. Betul. Jadi semua elemen-elemen yang ada ini menjadikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada hari ini seorang yang tenang. Kita lihat wajah pun seorang yang baik, dan kita nampak rakyat menerima keputusan ini dengan baik juga. Tidak ada demonstrasi, tidak ada penentangan di luar, di mana rakyat Malaysia sudah matang. Mereka melihat bahawa mereka perlu menjadi warga negara yang baik, akur kepada keputusan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan memberi kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyusun kabinet yang beliau percayai. Ya, saya petik apa yang Dr. Al-Azhari sebutlah, berilah peluang. Kita harus bersabar dan harus memberi peluang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memilih barisan kabinet yang diinginkan oleh beliau. Tetapi pandangan Dr. Nur Ayuni sendirilah yang menjadi persoalan ataupun yang menjadi pertanyaan sekarang. Apakah faktor-faktor yang perlu dilihat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Apakah siapakah yang perlu dilantik ataupun boleh dilantik dalam kabinet nanti? Jadi tentunya ada faktor-faktor tertentu yang perlu dilihat secara serius oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pandangan Dr. Ayuni. Terima kasih Yang Berbahagia Moderator. Okey, yang pertama sekali untuk mencari calon pimpinan kabinet. Benda pertama, kriteria yang pertama, perlulah seorang yang berintegriti. Integriti dan mempunyai imej yang bersih. Di sini kalau kita tengok, kemudian dia perlu ada keseimbangan antara kaum. Pembahagian kuasa dan juga tempat, dia perlu ada nisbahnya juga, dan kemudian kerana ia merupakan satu cabaran bagi Perdana Menteri dalam memilih calon ini, kerana ia merupakan Pakatan Nasional yang baru. Bila Pakatan yang baru dengan pelbagai latar belakang parti, jadi pemimpinnya juga mestilah pelbagai fikiran, ideologi. Jadi perkara-perkara ini perlu dipertimbangkan agar tiada lagi isu seperti lompat parti. Sekarang ini adalah fasa tawar-menawar. Masih lagi berada di dalam fasa bargaining ni, di mana semua perkara perlu dipertimbangkan, dan juga cabaran yang paling utama ini kerana kerajaan pembangkang iaitu Pakatan Harapan merupakan agak kuat di sini. Itu cabaran utama. Jadi jika salah memilih calon, mungkin yang ada dari segi kriteria yang mudah untuk disangkal ataupun dipersoalkan oleh rakyat ataupun parti lawan, ini sangat membimbangkan jugalah. Okey, pandangan Dr. Azhari sendirilah antara kualiti yang harus dinilai dan juga dilihat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melantik seseorang itu duduk di kerusi kabinet. Dalam ucapan sulung Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau ada menekankan perkataan integriti. Yang kedua, berkebolehan. Dan yang ketiga, pengalaman. Jadi saya hendak highlightkan tentang kenegaraan. Kita tidak bercakap tentang politik. Angka-angka 114, 120 itu politik. Kita bercakap tentang national interest, kenegaraan kita. Walaupun pada masa kini kita belum ada lagi Perdana Menteri, belum ada lagi menteri yang dilantik, tetapi kerajaan berjalan dengan baik, penyampaian berjalan dengan baik. Kerana kita mempunyai pentadbir yang berpengalaman. Arahan-arahan daripada Ketua Setiausaha Negara misalnya, daripada KPPA misalnya, sampai kepada semua kaki tangan kerajaan, daripada pegawai sampai kaki tangan. Sebab itu kita tengok pentadbiran kerajaan di Malaysia walaupun tak ada menteri berjalan dengan baik. Kita ambil contoh isu COVID-19.
di mana ini adalah satu perkara yang sangat bahaya berkenaan dengan kesihatan. Ketua Pengarah Kesihatan bertungkus lumus siang dan malam memberikan info, menjawab info yang palsu. Dan ia dibantu oleh agensi-agensi kerajaan yang berpengalaman. Seperti Majlis Keselamatan Negara. Walaupun Majlis Keselamatan Negara tidak menunjukkan dirinya di hadapan, tetapi di belakang tabir, Majlis Keselamatan Negara memberikan banyak peranan bekerjasama dengan MC-MC Jabatan Penerangan untuk memberitahu kepada rakyat apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan dengan pengalaman di peringkat kerajaan ini, maka memberi kelebihan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, walaupun pembentukan kerajaan ini lama terbentuk, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh berada di dalam keadaan selesa kerana kita mempunyai sebuah kerajaan yang berpengalaman. Yang kedua, kalau kita lihat pada tahun 1955, sebelum kita merdeka, kerajaan kolonial British telah melatih pemimpin-pemimpin negara yang disebut sebagai sistem ahli. Ahli kepada pelajaran, ahli kepada Jabatan Kerja Raya, ahli kepada kesihatan, sebelum menjadi menteri sepenuhnya. Jadi di dalam hal ini kita melihat bahawa pengalaman amat penting, menjadi kriteria yang penting kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melantik menteri-menteri di bawah beliau. Kita tak mahulah menjadi seperti yang lepas, yang mana menteri-menteri yang dilantik memerlukan pengalaman, memerlukan latihan lagi. Kerana rakyat yang ada pada hari ini, baik di Ceruk Kampung, baik di bandar metropolitan, di luar negara, mereka semua celik. Mereka tahu dengan pantas segala informasi. Betul. Jadi kita tidak boleh menipu rakyat. Ini satu perkara yang perlu diambil penting oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang kedua ialah integriti yang disebut oleh Dr. Ayuni tadi. Rakyat sekarang ni mempunyai kepekaan yang tinggi tentang jati diri seseorang menteri. Seandainya menteri itu tersabit dengan perkara-perkara yang negatif, maka ia akan memberi kesan yang negatif juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan susah untuk membuat kerja. Kerana zaman sekarang ni zaman cyber, zaman persepsi. Jadi untuk menjawab hal-hal yang negatif ini bukan satu perkara yang mudah. Kerajaan boleh jatuh dengan satu persepsi. Menteri boleh jatuh dengan satu persepsi yang negatif. Jadi di samping pengalaman tadi, faktor yang kedua tadi ialah credibility. Dan saya nak tambah faktor yang ketiga tentang kebolehan. Boleh tak kita sambung sebentar saja lagi tentang isu yang ketiga kebolehan itu. Okay. Kerana saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil. Ada pemanggil? Di talian kita sekarang ini dari Terengganu. Saya tak pasti tadi Hairi atau Ari. Jadi apa pun. Assalamualaikum rakan kita di Terengganu sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Zahari ya? Okey, saya Zahari daripada Terengganu. Silakan Zahari. Okey, basically saya nak bagi point lah. Saya beberapa kali dah pernah bersama dengan ruang bicara ni. Bila sebut pasal ahli politik, saya punya point satu saja. Bila dah dipilih oleh rakyat, ingatlah dipilih oleh rakyat tau. Seorang ahli politik itu atau wakil rakyat lah kita katakan, jangan bersikap macam mementingkan diri, sombong. Dan bagi satu lagi ciri-ciri dia, macam kereta parking sampai keluar rumah, mana masuk saya dengan pendapatan yang tak sesuai, dia hidup mewah. Macam tu memang kita semua kita tengok. Jadi kita tak nak lagi budaya tu ada. Okey. Tu satu lagi, atau macam dia menghadiri majlis-majlis, isteri ke suami ke, tak payahlah nak ke bahawa dingin sangat ke, kalau setakat kipas cukup lah. Maksud saya kesombongan tu kita tak nak lagi lah. Saya ingat PH dulu, orang pun pernah komplain kat saya, dia kata macam mana PH boleh menang, dia buat macam ni. Tapi saya kata kalau PH berani juga dia buat macam pemerintah yang dahulu, dia tak akan lama. Tapi betul, Alhamdulillah dia tak akan lama. Sebab dia buat cara-cara dia, benda yang tak dibenarkan dia buat. Contoh dia lah LGBT semua tu, benda yang kita tak sepatutnya ada di Malaysia,
tapi dia sokong. Kita tak boleh macam tu. So saya harapkan kita punya PM nanti harap-harap benda tu semua kita ikut perlembagaan kita lah. Kita jangan nak ambil hati sangat lah. Benda yang tak boleh, tak boleh. Benda boleh, then okey. So rakyat akan sukalah benda tu semua. Saya harap-harap macam tu lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Zahari dari Terengganu. Jadi luahan ataupun lontaran sebenarnya secara ikhlas perasaan antara rakyat Malaysia yang ingin melihat satu susunan kabinet yang betul-betul berintegriti. Itu istilah yang kita gunakan. Apapun nanti kita akan dapatkan respon daripada kedua-dua tetamu saya di ruang bicara ini kerana kita diarah seperti biasalah untuk berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi live dan eksklusif ruang bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi menumpukan perhatian kepada topik menjelang pembentukan Kabinet 2020. Baik, nak dapatkan pandangan Dr. Norayuni. Tadi disentuh sepintas lalu tapi kita tak sempat nak panjangkannya kerana kita berehat. Apa yang disentuh oleh Dr. Azhari tadi ialah tentang pengalaman yang diperlukan ataupun mengambil calon-calon yang ada pengalaman, ada background yang sesuai, dan ada juga pandangan, ada juga pendapat di luar sana yang mengatakan mungkin jugalah Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu juga memasukkan tokoh-tokoh profesional misalnya untuk membarisi kabinet beliau. Sejauh mana perkara ini perlu diberi perhatian? Terima kasih. Kalau kita membicarakan tentang pengalaman, sudah pastinya ramai yang tahu barisan yang daripada UMNO, Barisan Nasional yang telah memerintah lebih daripada 50 tahun, sudah pasti mempunyai pengalaman dari segi pemerintahan, dari segi susunan untuk melaksanakan kerja-kerja dalam kabinet kerajaan ini. Namun dari segi dan ia juga perlu sebenarnya lebih elok jika kita ada tenaga-tenaga kepakaran profesional, sebabnya ianya adalah untuk penambahbaikan negara. Maknanya bila ada berlaku ini perkara ini dari segi keseimbangan antara profesional dan juga golongan politik, pemerintah, ini boleh menyebabkan negara kita lebih stabil, lebih aman, ekonomi lebih kukuh dan juga hubungan sosial terutamanya antara kaum itu lebih terjamin. Perkara-perkara ini perlu diambil kira. Lagi satu saya ingin sentuh sikit tentang sebab Pakatan Nasional ini merupakan satu kerjasama politik yang masih baru. So bila masih baru, jadi cabaran dia tu terlalu banyak. Bagaimana hendak kita membuat, bukan dari segi tawar-menawar lagi, tapi dari segi untuk mendapat kesefahaman antara satu sama lain tu. Bagaimana untuk membahagikan kuasa antara parti A dan parti B, bagaimana berapa yang dipegang oleh parti A, kemudian parti B dan juga parti C, dan bagaimana pula cara pemerintah yang dibawa tu, adakah ianya seiring dalam semua parti tu. Sebab kalau kita tengok, kalau sejarah kerjasama politik ni, kalau terutamanya parti PAS, ini kali ke-6 kerjasama politik PAS, yang mana pertama sekali tu kerjasama politiknya dengan Barisan Nasional dalam pilihan raya pada tahun 1974. Kemudian tidak dapat persefahaman, berlaku konflik. Jadinya terutama konflik tentang jawatan juga ketika di bawah pemerintahan Datuk Seri Asri. Jadi berlaku konflik dan juga pembubaran kerjasama politik ni. Kemudian disambung pula kerjasama dengan Harakah Keadilan Rakyat pada pilihan raya 1986. Kemudiannya kerjasama dengan APU, iaitu Angkatan Perpaduan Ummah dengan Tengku Razali, Semangat 46. Dan kemudian kerjasama dalam Barisan Alternatif, iaitu pada tahun 1990
99 dan juga 2004. Kemudian kerjasama politik PAS pula yang seterusnya, yang kelima, dalam pilihan raya 2008 dan juga 2013 itu bersama Pakatan Rakyat. Maknanya ada berlaku kerjasama dan juga pembubaran di atas beberapa konflik dan sebab. Dan yang terkini dalam pilihan raya kerjasama yang lalu 2013 PAS bersendirian. Manakala kini dalam Pakatan Nasional. Jadi cabarannya itu adalah untuk saling hormat menghormati, bekerjasama, perbincangan jika ada konflik, bagaimana untuk handle perkara ini. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya menyumbang juga kepada kejayaan dalam pemerintahan. Okey. Ambil tentang isu ini. Barangkali menarik Dr. Al-Azhari. Bila kita bercakap tentang pendirian PAS sendiri pun, Presiden PAS sendiri telah pun mengeluarkan kenyataan yang cukup ikhlas yang mengatakan bahawa dia tak kisahlah apa jawatan pun yang diberikan dan mereka akan menerima dengan perasaan dada yang terbuka, dengan fikiran yang terbuka, asalkan ianya boleh memberi kebajikan ataupun kebaikan kepada rakyat. Dan apakah ini Dr. Azhari melihat sebagai satu indikasi bahawa sesungguhnya perikatan nasional ini mungkin sedang menuju ke arah yang betul, dan kita harap kenyataan yang ikhlas itu benar-benar ikhlas daripada hati dan perasaan, bukan saja Presiden PAS tapi juga dari ahli-ahli PAS sendiri. Dalam konteks ini saya perhatikan bukan PAS sahaja, malah semua parti politik di pihak sebelah pun dan dalam kerajaan, semuanya saya lihat mengambil pendekatan berhati-hati. Tetapi satu perkara yang kita mesti ingat, bahawa pelantikan menteri ini adalah kuasa prerogatif yang amat berhormat Perdana Menteri. Betul. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu parti pun, dan tidak ada sesiapa pun yang boleh memaksa yang amat berhormat Perdana Menteri untuk memilih nama yang mereka tunjukkan. Tetapi amalan biasa, mereka boleh menghantar nama, mencadangkan nama, dan itu terserah kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Seandainya yang amat berhormat Perdana Menteri memilih orang lain yang lebih berkebolehan, yang lebih berpengalaman, yang lebih berintegriti di luar parti politik, seperti profesional, daripada universiti, daripada pensyarah, daripada seorang guru pun. Di Amerika, guru-guru pun diangkat sebagai pemimpin di dalam presiden, di dalam jawatan kuasa presiden. Kalau ini semua pun yang amat berhormat Perdana Menteri melihat mereka yang layak, terserah pada Perdana Menteri. Tetapi balik kepada persoalan tadi, saya puji kepada yang amat yang berhormat Presiden PAS, Tuan Datuk Seri Tuan Haji Guru Awang, kerana beliau tidak memberi tekanan kepada Perdana Menteri. Malah begitu juga yang terkini, walaupun UMNO sebelum ini beberapa orang pemimpin pemuda dan ahlinya memberi tekanan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri, tetapi yang terkini petang tadi saya lihat Datuk Seri Zahid Hamidi menafikan yang beliau menuntut jawabatan timbalan Perdana Menteri. Dan di pihak lain pun saya tengok ada kematangan. Yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Syafi Afdal, walaupun telah memberikan pengumuman penting yang memberi sokongan kepada yang berbahagia Tun Dr. Mahathir, tetapi dengan Kerajaan Perikatan Nasional, Ketua Menteri menyatakan akan memberikan kerjasama kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan di pihak DAP pun saya tengok tidak memberi tekanan yang kuat kepada Tan Sri Muhyiddin. Apabila beberapa pemimpin menyatakan kita akan tunggu di Dewan Rakyat. Isu-isu politik akan dibawa di Dewan Rakyat. Tapi malam ini kita bercakap tentang pembentukan kabinet. Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada semua pemimpin-pemimpin politik kerana tidak memberi tekanan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Boleh hantar nama, seberapa banyak nama daripada dalam parti atau luar parti, tapi kena ingat terserah kepada yang amat berhormat Perdana Menteri untuk
melantik siapa yang boleh membantu pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey, cuba kita dengar pandangan daripada pemanggil kita yang ada di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Moderator dan ahli-ahli panel. Waalaikumsalam. Okey, saya punya pandangan lah. Orang yang pengalaman lah kita nak pilih dalam pentadbiran awam. Seperti tadi ahli-ahli panel sebut lah. Seperti orang yang pengalaman seperti bekas hakim, ketua pengarah pendidikan kan. Okey, saya punya cadangan mereka tu mesti jawab di dalam parlimen tu, jawapan lisan dalam dewan kepada ahli panel lebih bernas serta menjawab persoalan yang tanya, bukan keluar daripada topik. Tengok ahli parlimen tu dia jawab keluar daripada topik, yang ditanya lain, yang dijawab lain. Kemudian yang kedua, Kabinet 202 perlu ada pengasingan kuasa antara eksekutif, kehakiman dan perundangan supaya perjalanan kerja berjalan lancar di dalam pentadbiran awam. Yang ketiga, ahli kabinet bukanlah terlibat dengan tuduhan di mahkamah. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi itu pandangannya dilontarkan oleh pemanggil kita. Ada seorang lagi pemanggil yang ada di talian sekarang ini, Zulkifli dari Perak. Assalamualaikum Zul. Ya. Ya, silakan Zul. Jangan dengar TV Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya nak bagi komen ataupun pandangan. Ya. Saya nak bagi komen. TV, Zul. Ya. Sepatutnya saya nampak di sini yang lebih terbuka itu UMNO. Dia sepatutnya menarik daripada meletakkan sebarang syarat atas jawatan kabinet. Okey. Sebab saya nampak dekat sini dia ada peluang ataupun ruang bagi dia untuk bangun balik setelah partinya dilabelkan sebagai rasuah ataupun corruption. Kalau kata Muhyiddin dia seorang yang kita bijak pandai lah dalam memilih kabinet, saya rasa dia tidak sepatutnya mengangkat lebih daripada ahli UMNO untuk mengangkat daripada ahli kabinet. Okey. Itu saya kata pandangan saya. Sebab apa? Kalau kita nak ikutkan tidak ada pengalaman, masa tu amanah pun tidak ada sebarang pengalaman. Tapi dia dilantik sebagai menteri. Dan kita tengok di sini ada gaya berjaya juga ada dalam pengamalan menteri mereka itu. Okey. Itu saja Zul. Okey, terima kasih banyak-banyak Zulkifli dari Perak. Satu lagi pandangan yang dilontarkan oleh pemanggil-pemanggil kita. Ramai sebenarnya yang ingin memberi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda. Gunakanlah kesempatan ini kerana ada dua tetamu yang mungkin boleh menjawab persoalan-persoalan yang anda bangkitkan nanti. Baik, kita berehat sekali lagi dan kembali semula sebentar saja lagi live dan eksklusif Ruang Bicara bersama kami di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara live dan eksklusif di Bernama TV, dan kita masih lagi bercakap tentang topik yang menjadi perbincangan ramai sekarang ini, iaitu menjelang pembentukan Kabinet 2020. Dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa, iaitu yang berbahagia Dr. Nur Ayuni Muhammad Isa dari UPM, dan kita juga masih lagi bersama dengan Dr. Al-Azhari Siddiq Kamundri, iaitu penganalisis politik kerajaan. Baik, banyak komen-komen yang kita dengar. Tapi saya tahu Dr. Al-Azhari adalah orang Sabah. Betul lah? Ya, awal kelabakan Sabah. Jadi ini pun satu isu yang menarik lah, Sabah dan Sarawak. Sarawak telah pun menyatakan secara terbuka sokongan kepada Perikatan Nasional. Cuma Sabah, Parti Warisan mengatakan bahawa setakat ini mereka masih memberi sokongan kepada Tun M. Jadi kadang-kadang timbul juga persoalan yang menarik sebenarnya Dr. Azhari, di mana Sabah itu berada. Di Sarawak mungkin sudah clear lah dari segi sokongan. Sabah kenapa? Apa akan jadi? Dalam konteks negeri Sabah,
yang telah melalui pelbagai kemelut dan ranjau sejak 63. Dah banyak kali bertukar kerajaan. Daripada 63 ke 76 oleh Tun Dato' Mustafa dan Tun Fuad Stephen pada ketika itu memerintah negeri Sabah. Kemudian 76 ke 81 Tan Sri Haris Saleh. Kemudian dalam 85 ke 96 oleh Kerajaan Parti Bersatu Sabah oleh Datuk Seri Pairin Ketingan. 96 hingga 2018 diperintah oleh UMNO dan Barisan Nasional, dan hari ini 2018 hingga 2020 diperintah oleh Parti Warisan, sebuah parti yang baru di negeri Sabah. Tetapi walaupun berubah kerajaan, berubah kepimpinan, Sabah tetap berada di dalam Malaysia. Itu yang penting. Yang kedua, impian rakyat Sabah sebenarnya walaupun bertukar banyak kali kerajaan dan di Persekutuan pula bertukar 2-3 kali kerajaan, baru merasai perubahan-perubahan kerajaan, sedangkan di Sabah dah lama. Tetapi isu utama yang diperlukan oleh rakyat Sabah ialah pembangunan luar bandar. Daif sekolah, daif jeti, daif kampung, daif jalan raya. Kalau nak dibanding dengan Semenanjung Malaysia ni bagaikan bumi dengan langit. Sangat jauh. Dan ini walaupun perubahan kerajaan telah berlaku, saya berharap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melantik juga menteri-menteri yang berintegriti, berkebolehan, berpengalaman di negeri Sabah untuk mengatasi kedaifan-kedaifan ini. Tetapi isunya hari ini Kerajaan Warisan telah memberi sokongan kepada Tun Dr. Mahathir dan itu di peringkat politik. Tapi di peringkat Kerajaan Warisan memberi sokongan, memberi kerjasama. Kerjasama itu maknanya sokongan jugalah. Kerjasama kepada kerajaan, persekutuan. Dan kerjasama inilah nanti yang akan meneruskan projek-projek pembangunan di negeri Sabah. Kalau tidak ada hubungan yang baik di antara negeri dengan federal, saya percaya bahawa kedaifan ini akan berlanjutan. Masalah air di Pulau Sebatik yang bulan lalu tak ada air akan berlanjutan. Pen Borneo yang sampai hari ini sangat perlahan dia punya gerakan, akan berterusan. Jadi yang jadi mangsa siapa? Rakyat jelata. Jadi saya sangat gembiralah apabila Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Syafiee Apdal membuat pengakuan bahawa beliau akan memberikan kerjasama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan pengakuan ini, maka agensi-agensi kerajaan, pembangunan di federal dan di state akan dapat berkomunikasi, akan dapat disalurkan. Saya nak tanya secara ikhlas daripada Dr. Al-Azhari lah, selaku rakyat Sabah. Ini mungkin kita boleh kaitkan dengan Sarawak sekali lah. Apakah anda merasakan bahawa dengan tertubuhnya Perikatan Nasional ini, dengan memberi sokongan kepada Perikatan Nasional, termasuklah Sabah dan Sarawak sendiri mungkin akan memberi sokongan selepas ini kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin, apakah isu yang tercatat dalam Malaysian Agreement 63 akan dibangkitkan dengan begitu hebat sekali, dan sentimen Sabah for Sabahan, Sarawak for Sarawakian, apakah itu merupakan isu-isu yang akan terus dimainkan sepanjang Malaysia yang akan datang? Saya lihat sejak 30 tahun, 40 tahun yang dulu, isu Malaysia Agreement 1963 ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Kita tidak boleh membuat satu perbandingan apple to apple antara Sabah dengan Sarawak. Kerana keadaan-keadaan di Sabah dan Sarawak tidak sama. Dan semasa kerajaan Pakatan Harapan, dalam konteks Malaysia baru, mereka telah membuat satu janji supaya MA63 ini diselesaikan dengan segera, termasuk 20% royalti minyak yang diharap-harapkan oleh kerajaan negeri Sabah. Tetapi saya nampak jalan ke arah 20% itu sangat sukar. Masih lagi 5% daripada dulu 70-an sampai pada hari ini. Apa kata kalau saya cadangkan kepada kerajaan persekutuan supaya memberikan secara sedikit. Hari ini 5%, tahun depan 10%, akan datang lagi 15%, sampailah kepada 20%. Daripada tidak bergerak, daripada ia menjadi isu sepanjang masa. Di mana
seperti Syarawi kata tadi, akhirnya rakyat Sabah memperjuangkan Sabah for Sabahan, nak keluar daripada Malaysia, nak bawa isu ini di United Nations di Eropah, nak buat petition nak keluar daripada Sabah. Ini merosakkan nation building. Kita mesti meletakkan national interest dalam prioriti yang pertama. Mesti ada cinta yang mendalam kepada negara. Sabah adalah sebahagian wilayah yang penting dalam negara Malaysia. Jadi ini kita kena atasi yang 20% itu. Sebab tak pernah siapa pun yang berkata supaya 20% itu yang saya katakan diberikan secara peringkat. Kita tak boleh ni, tetapi saya difahamkan oleh beberapa orang di setiap negeri bahawa daripada 20 perkara yang diperjuangkan itu tak silap saya 17 perkara telah dapat diselesaikan. Jadi saya ingat dia ada sedikit sahaja lagi. Saya optimis dengan kematangan kerajaan di peringkat negeri Sabah dan di federal, kematangan rakyat Sabah semua, saya yakin isu 20% ini dapat diselesaikan dengan apa cara pun, mekanisme pun. Yang penting rakyat mendapat manfaatnya. Okey. Kita dengar seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini, mungkin boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat. Cory Makno dari Pulau Pinang ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Cory. Waalaikumsalam Sekawi. Sihat Cory? Saya persoalan saya bukanlah nak tuju kepada ahli final, tapi saya nak bagi pendapat lah. Silakan. Kaitan dengan integriti. Bila kita bercakap soal integriti, cuba kita fokus pada golongan ahli politik. Apakah benar mereka ini berjuang untuk rakyat atau berjuang untuk parti? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam, kalau kita teliti sebagai seorang Islam, kalau kita baca Al-Quran, keseluruhan orang politik ini mereka telah melakukan kerja-kerja munafik. Tak boleh tolak. Seperti yang mana Allah kata, tak boleh tolak. Memang ada berlaku. Setiap orang politik, dia mesti buat kerja pembohong, mesti ada. Jadi, bolehkah wujud satu yang dikatakan integriti? Bolehkah kita wawarkan untuk nak berjuang untuk rakyat, maukan keamanan, maunya tu, maunya ni. Sekarang ni, kerajaan sekarang ni akan wujud satu pergolakan di antara manifesto parti-parti yang masing-masing. Masing-masing saya nampak mau menguasai menjadi menteri yang berlebih kerana masing-masing ada mempunyai kursi yang banyak. Ini akan jadi pergolakan dan Perdana Menteri kita akan menjadi timbul masalah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Cory Makno dari Pulau Pinang. Keras pandangan yang dilontarkan oleh Cory. Tapi apapun kami respect pandangan anda. Itu pandangan secara peribadi, bukan pandangan daripada pihak kami sebenarnya. Jadi itulah menariknya ruang bicara ini. Kita memberi ruang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Baik, kita nak cakap tentang yalah, saya suka juga dengan apa yang disebut oleh Cory tadi tentang integriti. Ada berlaku kadang-kadang persoalan sama ada ahli-ahli politik ini berjuang untuk rakyat atau berjuang untuk parti. Ini timbul mungkin satu isu yang dimainkan dengan begitu luas sekarang ini adalah tentang kedudukan calon-calon UMNO yang bakal dilantik dalam kerusi kabinet nanti. Ada yang mengatakan bahawa kalau salah lantik mungkin mereka yang ada kes-kes mahkamah akan terlepas dan sebagainya. Ini bukan lagi rahsia sebenarnya. Itu yang dibimbangkan ataupun dimainkan di luar sana. Jadi pandangan Dr. Nur Ayuni, ini satu cabaran sebenarnya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu memang tak dinafikan seperti yang saya kata sebelum ni, memang merupakan cabaran utama. Pertama, maknanya bila nak mengimbangkan di antara calon yang berintegriti, bersih, diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dia bukan saja di dalam parti, dalam Pakatan Nasional, tetapi juga lapisan masyarakat, kerana kini masyarakat boleh menilai
siapa yang baik, siapa yang layak, siapa yang berkaliber, yang mempunyai kriteria yang baik, yang bersih. Jadi untuk kembali kepada ini, ia satu yang sukar kerana Perdana Menteri juga perlu mengimbangkan tentang keseimbangan kerusi tadi. Keseimbangan kerusi di sini bagaimana berapa jawatan yang dipegang oleh parti A, berapa jawatan yang dipegang oleh parti B dan juga C, dan banyak lagi parti kan yang terlibat. Jadi pembahagian dan keseimbangan bukan saja melibatkan parti tapi juga kaum. Etnik apa yang memegang jawatan Menteri Pertahanan? Etnik mana yang memegang, berapa etnik yang memegang jawatan untuk kementerian, beberapa kementerian sebelum ini. Jadi perkara-perkara ini memang perlu diperseimbangkan. Dan kemudian cabaran yang paling besar seperti saya kata tadi itu Pakatan Pembangkang yang kuat. Ini memang merupakan cabaran yang sangat besar di mana pembangkang hanya menunggu sekarang. Memang menunggu. Jadi kalau tersalah langkah atau tersilap percaturan, mudah untuk berlakunya fragile tu. Dan lagi satu yang tadi tentang pemanggil tu saya nak ulas sikit. Dalam parti politik ni dia ada 3 perkara utama, iaitu voting seeking, dia nak undi. Undi daripada rakyat. Kemudian office seeking, jawatan dan juga kuasa. Ini memang perlu untuk setiap parti. Dan yang ketiga adalah policy seeking, di mana policy seeking ini adalah dasar parti itu. Apa dasar parti itu? Contohnya PAS untuk berislam, manakala UMNO untuk memperjuangkan Melayu, nasionalisme. Jadi perkara-perkara ini menjadi kriteria utama dalam sesebuah parti politik. Jadi dia tak boleh terpisah. Jadi perkataan-perkataan yang seperti yang dikeluarkan tadi itu memang ini merupakan sebagai tingkah laku sesebuah parti politik, political party behaviour. So dia memang tak dapat dielakkan. Okey, dia menyentuh tentang soal ini. Ini pun satu isu yang menarik, Dr. Al-Azhari. Bila Pakatan Perikatan Nasional ini diwujudkan dan mereka berjaya menumbangkan Pakatan Harapan disebabkan oleh kesilapan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan sendiri. Ada yang menyatakan kebimbangan sebenarnya, terutamanya walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin mengatakan dalam ucapan ulungnya selepas dilantik sebagai Perdana Menteri, mengatakan dia adalah Perdana Menteri untuk semua rakyat Malaysia. Tetapi ada juga yang sudah mula bermain mengatakan bahawa perikatan nasional ini lebih mengutamakan golongan orang Melayu di Malaysia, dan ini yang membimbangkan bangsa-bangsa lain di negara kita. Apakah isu ini akan dimainkan oleh parti-parti pembangkang khususnya? Kalau kita perhatikan di artikel di luar negara pun telah pun menyentuh tentang isu ini. Kononnya ini adalah sebuah kerajaan yang dimonopoli oleh Islam, golongan Islam, dimonopoli oleh orang Melayu. Tetapi kita jangan lupa, fundamental negara ini, ramai orang lupa kita ini ialah negara yang multiracial people. Kita ada Cina, Melayu, India. Bukan baru. Telah wujud sekian lama sejak dahulu. Ya, Iban, Dayak, Kadazan, Dusun, Murut, Bugis. Semua ini telah wujud sekian lama di dalam negara kita. Doktor orang Bugis. Ya. Okey. Ya, kita orang Melayu. Kita orang Malaysia. Betul. Yang paling penting ialah kita orang Malaysia. Semangat itu. Ya. Makanya saya tidak fikir Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan diskriminasi kaum-kaum yang lain. Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan orang yang baru dalam politik dan kerajaan. Betul. Sudah pernah memimpin negeri Johor yang multiracial. Dan juga sudah pernah menjadi, yang saya kata tadi awal, pernah menjadi menteri dalam banyak kementerian. Dan fundamental penting yang multiracial ini juga terkandung dalam perlembagaan negara kita. Betul orang Melayu
yang utama, tetapi bangsa-bangsa lain diberikan kebebasan. Betul, Islam itu agama rasmi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman, dengan damai, dengan harmoni. Betul, kita majoriti Melayu di dalam negara, tetapi orang-orang lain, bangsa-bangsa lain juga mempunyai tempat yang dipelihara di dalam perlembagaan. Sebab itu kita jangan lupa, di dalam 5 rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan. Seluruh rakyat Malaysia yang kita katakan tadi, dia mempunyai kebebasan di negara ini untuk dilantik menjadi menteri, untuk dilantik untuk mencari kekayaan, apa saja, untuk bercakap, tapi cakap yang betul, jangan menghasut. Untuk menulis, tulis yang baik, jangan menghasut. Kalau menghasut, maka ada undang-undang lain. Jadi saya fikir dengan kematangan 63 tahun kita merdeka, saya tidak fikir bahawa kerajaan yang dibentuk oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan terbentuk nanti, saya tidak fikir ia akan dimonopoli oleh satu kaum. Ia adalah satu perkara yang tidak mungkin akan berlaku dalam konteks negara Malaysia ini. Satu perkara yang menarik Dr. Ayuni, kita tahu salah satu kegagalan ataupun jatuhnya Pakatan Harapan ialah kerana gagal memenuhi janji-janji yang telah dibuat dalam manifesto. Jadi apakah Dr. Nur Ayuni merasakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional yang baru ini perlu memenuhi manifesto yang gagal dipenuhi oleh Pakatan Harapan, ataupun keluar dengan manifesto ataupun dasar yang lain daripada apa yang dilakukan oleh Pakatan Harapan? Sebenarnya saya rasa bukan gagal, dia cuma belum dipenuhi. Belum, maknanya belum sempat. Mandat baru diberikan 2 tahun, jadi belum sempat untuk bekerjasama untuk melakukan tugas-tugas yang diberi, mandat yang diberi oleh rakyat. Kemudian berlaku perkara yang berlaku dalam minggu lepas, pergolakan sedikit. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya yang menyumbang kepada tidak selesainya manifesto yang dijanjikan. Sepatutnya apabila rakyat memberi mandat, mereka perlu membuat kerja. Jadi apabila berlaku perkara ini, maka sekarang Pakatan Perikatan Nasional memerlukan perlu melakukan apa sahaja bagi menyenangi rakyat. Sebabnya tugas pemimpin itu adalah untuk menjaga rakyatnya. So semoga rakyat itu tidak terabai dari segala segi. Dan lagi satu yang saya nak tambah tentang perlembagaan tu, selagi kita di Malaysia yang mengamalkan sistem perlembagaan, tidak perlu rasa bimbang sebab semuanya dah telah termaktub di dalam perlembagaan. Sama ada dari segi kuasa, dari segi pembahagian sumber, dari segi sistem kuota, benda itu dah terletak. Jadi bagaimanapun tukarnya kerajaan pemerintah, selagi di bawah perlembagaan, kita perlu mengikuti perlembagaan itu. Jadi tiada yang terabai atau dianaktirikan sepatutnya. Tak perlu bimbang. Betul. Okey, ada lebih kurang 3 minit saja lagi. Dr. Azhari, masa begitu pantas berlalu sebenarnya. Di penghujung ini saya nak dapatkan pandangan Dr. Azhari lah. Okey. Masa yang tinggal sebenarnya kepada Perikatan Nasional tak pun lebih daripada 3 tahun, mungkin 2 tahun setengah saja untuk memenuhi ataupun memberi keyakinan kepada rakyat Malaysia bahawa mereka telah pun melakukan satu pilihan yang betul dan sebagainya. Tetapi apakah dalam masa 2,5 tahun itu, ini satu cabaran yang cukup hebat kepada Tan Sri Muhyiddin. Kita tak nak lagi tengok pemimpin-pemimpin politik kita berpolitik dalam terlalu banyak sehinggakan kebajikan rakyat terabai. Pandangan anda lah, nasihat dan juga harapan anda sebagai rakyat Malaysia. Dalam era 2020 ini yang sepatutnya kita telah mencapai sebuah negara yang maju dengan acuan kita yang tersendiri. Saya yakin sebab kita lama dalam kerajaan, saya yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini akan memberi keutamaan
di dalam kepada rakyat, keutamaan kepada rakyat. Sebab itu Perdana Menteri kata saya Perdana Menteri untuk semua. Dan dalam hal ini saya percaya Tan Sri Muhyiddin tidak akan melupakan Sabah dan Sarawak. Kerana tanpa Sabah dan Sarawak sejak 2008 Kerajaan Persekutuan sukar dibentuk. Betul. Sehingga 10 tahun ini pun Kerajaan Persekutuan masih lagi bergantung sepenuhnya daripada Sabah dan Sarawak. Yang kedua, saya minta supaya parti-parti politik supaya memikirkan jangka masa panjang. 3 tahun keamanan negara ini, kita tunggulah habis tempoh. Janganlah kita membazir wang, contohnya untuk membuat pilihan raya yang terkini, snap election, kerana masih banyak lagi 3 tahun mandat itu masih boleh dipenuhi. Saya percaya pemimpin-pemimpin politik, parti-parti politik ini semuanya sudah matang. Mereka juga saya percaya tidak akan memperjudikan nasib rakyat semata-mata untuk memenuhi kepentingan politik mereka. Masa itu dah berlalu. Rakyat sudah bijak. Boleh melihat mana satu pemimpin yang mementingkan diri daripada kepentingan rakyat. Jadi lebih baik mereka berhati-hati sebelum dihukum oleh rakyat dalam pilihan raya akan datang. Pandangan Dr. Nur Ayuni dalam masa 1 minit. Kita sebagai rakyat perlulah aku akan keputusan yang dibuat yang di-Pertuan Agong dengan budi bicara baginda. Saya fikir keputusan yang dibuat ni adalah tepat. Namun kita sebagai rakyat mungkin tidak boleh membuat apa-apa kecuali aku. Namun tidak dinafikan ahli parlimen sepatutnya tidak perlu menyoal berapa kerusi sebenarnya yang menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kemudiannya jika mereka tidak berpuas hati boleh menggunakan saluran yang betul. Mereka juga mempunyai hak. Contohnya undi tidak percaya dalam parlimen, persidangan parlimen akan datang. Jadi sebab masing-masing mempunyai hak, dan saya harap kita masih dalam keadaan aman semuanya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nur Ayuni, dan terima kasih kepada Dr. Al-Azhari kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan insya-Allah barangkali bila kabinet dibentuk, barangkali kita boleh jemput Dr. Al-Azhari dan juga Dr. Nur Ayuni untuk datang semula ke ruang bicara ini untuk menilai, memberi perhatian dan juga komen tentang barisan kabinet. Tapi nak tanya sebelum kita berpisah, Dr. Azhari, ada dengar-dengar tak bila agaknya kabinet ni akan diumumkan? Tak tahu. Rahsia besar. Okey. Faham. Rahsia besar. Rahsia besar tak boleh. Nanti kita dalam OSA. Betul. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan tentunya terima kasih kepada anda yang memanggil kami, memberi pelbagai pandangan dan juga pendapat. Ruang bicara seperti biasalah akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.